Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aminah, guru sains Radatul Iman Tahfiz School. Okey, memandangkan kita menjalani PKPB, jadi kelas kita berlangsung di atas talian. Okey, baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains dengan topiknya bertajuk sifat bahan tahun 4, dan kalau anak-anak yang tengah mendengar boleh rujuk buku teks kamu muka surat 142. Okey, apa yang akan kita belajar hari ini adalah sifat bahan di sekeliling kita. Okey, bahan di sekeliling kita mempunyai pelbagai sifat. Okey, mari kita kenal sifat-sifat bahan. Okey, yang pertama adalah terdapat bahan yang boleh menyerap air dan ada yang tidak boleh menyerap air ataupun dikenali sebagai kalis air. Okey, bahan seperti kain, kertas dapat menyerap air. Manakala bahan seperti plastik, kaca tak dapat menyerap air. Okey, kemudian sifat yang kedua adalah kebolehan terapung di permukaan air. Ada bahan-bahan yang memang boleh terapung di permukaan air. Contohnya adalah kayu. Bahan seperti pasir pula adalah tenggelam di dalam air. Pasir lebih berat kan, jadi dia akan tenggelam ke dasar air. Okay, kemudian kita lihat pula sifat bahan yang ketiga, iaitu kebolehan mengalirkan arus elektrik. Okey, bahan logam boleh mengalirkan arus elektrik ataupun dikenali juga sebagai konduktor elektrik. Okey, bahan-bahan kayu dan plastik tidak boleh mengalirkan elektrik atau dikenali sebagai penebat elektrik. Okey, kemudian sifat bahan yang seterusnya adalah kebolehan penembusan cahaya. Apa ya benda ni? Okey, kaca adalah contoh bahan lut sinar kerana cahaya boleh menembusinya. Bahan lut cahaya hanya membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. Contoh bahan seperti plastik berwarna, itu adalah contoh bahan lut cahaya. Okey, kemudian kayu dan logam merupakan bahan bersifat legap. Bahan ini menghalang cahaya daripada menembusinya. Okey, untuk kebolehan penembusan cahaya ni awak boleh kena ingat 3 perkara, iaitu ada bahan yang bersifat lut sinar, bahan yang bersifat lut cahaya dan juga bahan yang bersifat legap. Okey, kalau lut sinar, bahan lut sinar ni dia membenarkan sebahagian cahaya boleh, kesemuanya boleh menembusinya. Kalau lut cahaya, sebahagian sahaja yang boleh menembusinya. Dan legap pula tidak membenarkan cahaya melaluinya. Maknanya bila kita bahan legap ni, bila kita nak cahaya tak boleh. Maknanya bila cahaya, terkena cahaya bahan legap, dia akan boleh menghasilkan bayang-bayang. Okey. Kemudian sifat yang lain adalah kebolehan mengalirkan haba. Okey. Kebolehan mengalirkan haba ni adalah contoh-contoh bahan yang boleh mengalirkan haba adalah logam. Logam ni boleh mengalirkan haba dengan baik atau juga dikenali sebagai konduktor haba. Maknanya senanglah kalau kita nak masak menggunakan kayu yang diperbuat daripada logam.
Jadi cepatlah sikit proses untuk kita memasak makanan kita tu. Okey, contoh yang lain pula adalah kayu. Kayu contoh bahan yang tidak mengalirkan haba dengan baik. Jadi kalau kita nak masak tu mestilah ada satu uh, objek, satu yang boleh mengalirkan haba dengan baik supaya boleh memasak makanan kita dengan baik, dan satu objek, satu bahan yang tidak boleh mengalirkan haba supaya kita senang nak angkat, kita nak alihkan daripada api. Jadi dia tidak panas. Contohnya kayu, seduk kayu. Biasa digunakan dengan periuk bila memasak lah. Jadi senang bila kita menggaul atau semasa kita memasak tu tidak panas. Jadi biasanya dekat periuk-periuk tu, tempat pemegang tu adalah dia berbuat daripada bahan dilapis daripada bahan yang tidak menyerap haba. Jadi tak panaslah bila kita nak angkat atau kita supaya tak hangit dan sebagainya. Okey, kemudian bahan yang terakhir ialah kekenyalan bahan. Kita boleh tahu sesuatu bahan tu kenyal atau tak. Apa dia kekenyalan? Kekenyalan adalah keadaan sesuatu bahan yang dapat kembali ke bentuk asal apabila diregang atau dimampatkan. Maknanya apa benda yang kenyal ini ialah bila awak tarik benda tu, objek tu, bila awak lepaskan dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Contohnya gelang, getah lah, getah. Getah ni sejenis bahan yang kenyal. Maknanya kita boleh tarik-tarik, kemudian kita lepaskan, dia kembali kepada bentuk asalnya. Okey, jadi kemudian bagi contoh bahan yang tidak kenyal adalah kaca, logam. Maknanya dia tak boleh diregangkan, tak boleh ditarik-tarik. Kalau kaca kan pecah. Sama juga dengan logam, dia sukar untuk dilenturkan. Tetapi kalau getah, dia kenyal dan boleh ditarik. Okey, baiklah murid-murid, itulah sifat bahan yang perlu anda semua ketahui. Okey, ini contoh-contohnya. Dalam slide ini adalah cikgu dah sediakan. Okey, contoh bahan kenyal, contoh bahan terapung, boleh mengalirkan haba, pasir, pintu, plastik berwarna, periuk. Periuk yang besi itu, steel tu, benda tu boleh cepat panas, memanaskan. Jadi proses masak tu lebih senang kan. Dia punya handle, dia punya pemegang mesti ada dilapisi dengan bahan yang bukan mengalirkan haba. Jadi senang nak pegang, senang nak pindahkan. Kemudian yang boleh menyerap air adalah kertas tisu dan sebagainya. Okey, next kita masuk topik yang kedua dalam tajuk ni adalah sumber asas bahan. Kalau tadi adalah sifat bahan. Sifat bahan tu, kata adjektif tu sifat bahan. Maknanya yang ini sumber asas yang kita boleh gunakan, yang kita boleh dapati di sekeliling kita. Okey, ada 4 jenis sumber asas. Yang pertama adalah sumber asas tu kita ambil dia daripada tumbuhan. Yang kedua, sumber asas bahan adalah daripada haiwan, dan juga yang ketiga, sumber bahannya daripada batu-batuan, sejenis tanah ke, mineral ke, yang boleh dimanfaatkan untuk membantu kita seharian. Dan kemudian yang last sekali, sumber asas bahan daripada petroleum. Petroleum ni banyak kegunaannya dan hingga hari ini kita masih lagi menggunakan petroleum untuk menghasilkan bahan-bahan yang memudahkan kehidupan kita seharian. Okey, contoh. Okey, cikgu pergi in-depth lagi
iaitu sumber asas daripada tumbuhan. Nah, biasanya bahan yang kita jadikan dan kita ambil daripada tumbuhan ni adalah contohnya kayu. Kemudian kayu tu kita nipiskan, kita boleh kebanyakannya akan menjadi perabot dan sebagainya. Kursi, meja, kayu tu, almari, katil dan sebagainya. Dan daripada tumbuhan ini adalah kapas. Maknanya bila kapas daripada ulat sutera tu dikeluarkan sejenis gumpalan kapas tu, dan kita akan kemudiannya menjadi kain lah, tekstil. Yang biasanya baju daripada kapas. Dan daripada tumbuhan juga kita ambil getah. Getah ni banyaklah buat tayar, buat benda-benda yang tahan lasak. Kemudian sumber asas bahan daripada haiwan ni biasanya kita dapati kita ambil kulit haiwan, kita ambil bulunya dan kita menggunakan haiwan tu sendiri sebagai contohnya ulat sutera untuk menghasilkan baju, bulu-bulu binatang ni untuk memanaskan badan, maknanya baju yang lebih tebal. Kemudian kulit haiwan ni kita biasanya buatkan barang perhiasan lah, seperti beg tangan, tali pinggang, kasut dan sebagainya. Kemudian sumber asas yang ketiga adalah daripada batuan. Daripada sumber asas batuan ni sangat banyak sebenarnya. Yang biasa kita gunakan adalah logam, iaitu kita hasilkan paku, benda-benda yang untuk bahan binaan, keluli dan sebagainya. Dan juga batuan ni ada juga daripada tanah. Tanah ni kita buat cermin mata. Gelas tu, lens dia tu yang kita buat guna tanah, biasa daripada silikon, daripada pasir. Kemudian petroleum. Petroleum ni lah yang banyak adalah satu kejayaan manusia menemui satu bahan ni, dan bahan ini digunakan secara meluas sebab petroleum ni boleh menghasilkan plastik dan juga kain-kain sintetik. Dan yang sekarang ni banyaklah bahan-bahan ini membantu kita gunakan sehari untuk kehidupan kita seharian. Plastik, banyak kan barang-barang plastik, pergilah kedai RM2 ke, sebab plastik ni murah, ringan dan tahan lama. Contoh banyaklah benda-benda harian je, baldi, gayung, besen, semua itulah plastik daripada petroleum. Dan juga kain sintetik yang kita gunakan, biasa kain sintetik ni dia bersifat kalis air, jadi dia boleh bantu kita untuk tak basah. Kasut yang daripada kain sintetik ni dia tidak basah, maknanya kalis air, waterproof. Jadi kita jalan pun kaki kita tak basah. Kemudian ini cikgu jelaskan semula sumber asas yang kita dapat adalah daripada tumbuhan, haiwan, petroleum dan juga batuan. Batuan ni banyak mineral yang boleh kita gunakan. Jenis-jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan daripada pokok balak. Jadi kita boleh buat satu yang bahan yang kita ambil daripada pokok balak tu dan kita jadikan kayu, dan daripada kayu kita olah dia menjadi perabot. Objek yang boleh dihasilkan daripada kayu adalah perabot. Sumber asas dia adalah daripada pokok getah seperti contoh tu, dan kemudian bahan yang kita ambil daripada pokok getah tu adalah mestilah getah. Dan bila benda objek yang dihasilkan adalah berkaitan dengan getah lah, gelang getah dan juga selipar. Kemudian contohnya jenis-jenis sumber asas daripada tumbuhan ni adalah pokok kapas. Kemudian bahannya kita dapatkan kapas dan kemudian kita hasilkan tekstil, kuala, baju, seluar dan sebagainya. Kemudian sumber asas daripada haiwan, kita nak kulit haiwan tu, kita nak bulu dia dan juga kita nak gunakan sutera tu sendiri. Ini adalah sumber asas daripada batuan dan petroleum. Itu batuan ni termasuklah mineral lah. Contohnya adalah emas. Maknanya kita boleh buat sebagai perhiasan. Kemudian dan petroleum ni banyaklah sebab dia
boleh menghasilkan plastik kan. Plastik ni barang yang lebih mudah digunakan dan ringan dan tahan lama. Makin banyaklah botol plastik, baldi plastik dan sebagainya. Kemudian adalah petroleum ni adalah kita gunakan kain septic yang kita guna, baju hujan, kemah, payung dan sebagainya. Kita gunakan bahan kain sintetik yang berasal daripada petroleum. Okey, setakat tu saja. Harapnya kita boleh berjumpa lagi dan untuk teruskan topik kita yang seterusnya, insya-Allah. Okay, saya Cikgu Aminah, Guru Sains Darul Iman, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak murid Ustazah yang melihat video ni. Okay, Assalamualaikum.